Yang paling mudah. Yang Nabi katakan kepada kita, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbatum afshu salam bainakum. Paling ringan Tuhan kata soal untuk Islam menyebut bahawa untuk nak jaga keselamatan ni tidak dikira beriman seseorang tersebut sehingga kamu berkasih sayang. La tadkhul jannah hatta tu'minu, tak masuk syurga bila melainkan kamu beriman, dan tidak dikira beriman itu sehingga kamu berkasih sayang. Berkasih sayang dalam arti kata bila kasih dan sayang itu tumbuh, keselamatannya begitu terjamin. Dan bila sebut soal kasih sayang pula, Nabi kata, mau tak aku nak tunjukkan kat kamu salah satu jalan untuk kamu menuju kepada kasih sayang? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di kalangan kamu. Bagi salam. Islam mengajar soal keselamatan. Sebab tu di antara nama-nama besar yang disebut 99 nama Allah, di antaranya As-Salam. Dan kita selalu jumpa bagi salam. Habis taklah boleh sangat tak mau bagi salam pun senyum. Saya ingat disebutkan bahawa tabassam minas sedekah. Senyum tu sedekah. Tapi tengoklah juga. Kalau senyum, saya tak tahu hala, tengok kata, tengok lampu senyum, tengok tiang senyum, tengok rumah senyum. Itu pun haru juga. Tengok kamera kena senyum. Pasal dia ambil gambar. Tuan-tuan. Maka sebab itu kelestarian keselamatan ini negara adalah begitu penting. Dan apa pula bila kita bercakap soal pahaman-pahaman radikal. Ini baru kita turun sikit. Pahaman. Sebab saya nak sebutkan dalam Islam ni tuan-tuan, Masya Allah. Islam ajakkan kat kita bukan hanya soal kepada manusia saja. Binatang termasuk. Bahkan Nabi katakan kepada kita bahawa ajarannya ialah tanggungjawab seorang Muslim kepada orang yang lain. Termasuk di antaranya menghormati orang tersebut. Kalau kita berjiran, adabnya diajak ada tanggungjawab kepada jiran. Sama ada dia Muslim ataupun tak Muslim. Kalau dia Muslim, ada dua tanggungjawab. Iaitu tanggungjawab sebagai seorang Muslim dan tanggungjawab sebagai jiran. Kalau dia bukan Islam, dia tanggungjawab sebagai seorang jiran kita yang kita kena jaga. Dan ada adab, tanggungjawab jiran tu ada banyak. Dan begitu juga kalau dah dia Muslim, dia pula jiran, dia pula adik-beradik, ada 3 tanggungjawab yang harus kita tunaikan. Dan hatta Nabi ajar pula kepada kita bukan takat manusianya. Nabi ajak kalau termasuk yang bukan Islam sekalipun, bila mana Nabi tengah duduk sembang dengan sahabat, lalu mayat yang bukan Islam. Lalu Nabi bangun. Sahabat kata, ini bukan Islam, dia seorang Yahudi, ya Rasulullah. Nabi kata, hormatilah kemanusiaannya, hormatilah manusianya. Sehingga Nabi kata, di dalam hadisnya, man adza dhimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakitkan orang yang bukan Islam, kamu telah menyakitkan aku. Maka saya nak sebutkan bahawa Islam menganjurkan keselamatan, menganjurkan perdamaian yang begitulah. Maka bagaimana kita nak relatekan dengan soal terorisme, kita nak relatekan, nak hubung kaitkan dengan hari ini orang-orang yang digelarkan dengan sebagai kelompok-kelompok yang disebut teroris. Jadi sebab itu kita tengok bahawa tadi dalam paparan seketika dalam ni tadi skrin kita lihat bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan pada tahun yang lalu 28 Oktober 2014, di mana pada 2014 PM telah mengumumkan dalam satu pembentangan di Parlimen berdasarkan pembentangan Kertas Putih yang telah dibentangkan pada waktu tersebut Oktober, ada 167 orang dalam negara daripada negara kita yang terlibat dengan kegiatan militan di luar negara daripada 2001 sehingga sampai 2014. Dan terbaru 7 April baru-baru ni jumlah tersebut meningkat daripada 167 kepada 173. Maksudnya ialah pertambahan itu terus berjalan. Kelompok militan ini. Dan kita melihat bahawa bukan soal baru. Zaman-zaman dulu pun kita tengok ada. Tadi ditunjukkan macam-macam ya. Ku Kluk Khan di Amerika, pengumuman pesawat Air India pada tahun 1985, pengumuman di Belfast oleh tentera Republic Ireland ataupun disebut IRA, kumpulan pada tahun 1972. Macam tu juga dengan serangan sarin oleh Aum Shinrikyo di Jepun yang tadi kita nampak dalam skrin sekejap tadi.
1995, peristiwa pengeboman di Bali pada Oktober 2002. Macam tu juga peristiwa pengeboman berani mati di London pada Julai 2005 dan peristiwa malang MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine. Semua ini menggambarkan bahawa gambaran-gambaran sifat-sifat yang membentuk kepada teroris ataupun sifat-sifat yang bentuk kepada pengganas-pengganas tersebut. Dalam masa yang sama juga, kita ingin melihat bahawa saya sebutkan tadi Islam mengajar kepada agama perdamaian. Maka malang kita tiba-tiba apabila soal terorisme pengganas ini dihubung kaitkan hanya semata-mata dia pakai pakaian yang seakan-akan ala orang Islam. Maka kita tak berdaya. Kebetulan pula, ditambah pula terbukti dalam negara kita pula yang orang yang turut pergi berjuang di sana. Saya dengan Jaki merakan-rakan agensi agama kena jawab pula. Orang beritahu ni sekolah agama mestilah dipantau, dijaga. Sehingga kita terpaksa beritahu sejauh yang ada sekarang belum ada lagi pelajar daripada sekolah agama. Termasuk dari yang paling tua sampai 14 tahun yang ditangkap. Belum ada lagi daripada sekolah agama. Ada lagi cemohan terhadap khutbah dan sebagainya. Terpaksa kita beritahu pula. Di Malaysia bukan daripada merdeka. Sejak daripada sebelum merdeka, Islam masuk 14 melalui negeri Melaka, berkembang seluruh kerantau sampai ke Malaysia, sampai ke negara kita pada hari ini. Khutbah dibaca tiap-tiap Jumaat. Dan belum ada lagi selepas baca khutbah tu berlakunya pergaduhan, pembunuhan dan sebagainya. Kita terpaksa nak cerita macam tu rupa. Kerana orang melihat ada hubung kait yang berlaku di sana 173 yang disebutkan tadi, termasuk daripada di antaranya yang digelarkan dengan teroris ini. Ditambah pula yang perempuan pun turut pergi sama juga. Oleh kerana perempuan nak angkat senjata mungkin tak mampu di tengah padang pasir. Tan Sri dah sebut tadi, yang bergerak atas namanya ISIS, Islamic State, Iraq and Syria, ISIL, Islamic State, Iraq and Lebanon, IS, Islamic State, sehingga mereka mengangkat bai'ah, perjanjian memberikan bai'ah supaya siapa-siapa yang tidak mengangkat kerajaan yang disebut sebagai kerajaan yang diumumkan oleh mereka, oleh ISIS, ISIL dan juga IS, maka mereka itu dihalalkan darah mereka. Dan kemudian pula kadang-kadang bila menggunakan, balik pada tadilah, menggunakan media online. Media online ni kadang-kadang anak-anak kita, ialah, sebab tu saya kata tadi, tengah malam, sunyi-sunyi dia layari dengan Facebook dia. Dia pergi ke laman sesawang, pergi tengok IC, tengok IS, pergi tengok ISIS. Jadi dalam tu ada pula yang perlu dibagi pandangan, ada komen pula. Kawan tu sudah komen 2-3 hari, sambung lagi pula besok, tanya you apa khabar, umur berapa tahun, nama apa. Dan kemudian bila dah mula berkenalan, tolong cerita sikit pengalaman, nampak senjata, nampak semangat perjuangan, korban jihad, pasal apa pergi perang di sana, ialah nak mencari jihad, nak mencari syurga, sebagainya. Jadi, you tak bersemangat kau untuk nak ni, maka kadang-kadang tumbuh perasaan sayang tu dah mula ada dah. Lalu, dia semakin banyak lagi lah. Hantar dalam Facebook tu, apa khabar sekarang ni, you dah sihat? Ya, sihat, tetapi terasa berada di awangan kekosongan, sendirian, dalam kesunyian. Oh, macam-macam. Bila dah dia mula pergi sampai situ, ya, melihat kepada burung terbang berpasang, ayam turun berkawan, pepohon nyior melambai, ombak memukul pantai. Akhirnya yang tumbuh ialah cinta. Sebab bila tumbuh cinta, itu yang umur 14 tahun, sanggup beli tiket, pergi luar negara. Dah tumbuh yang tu tak boleh nak buat apa dah. Demi perjuangan yang suci dan kudus ini. Kita reti makan nasi mamak kudu tu ialah. Maka sebab itu kita melihat kadang-kadang dia terpalit kepada gerakan yang nama orang Islam. Jadi maka sebab yang demikian, hari ini bila kita nak bicarakan soal jihad, kita memerlukan kepada pahaman yang cukup jelas, membicarakan soal jihad. Apa pengertian jihad yang sebenarnya? You put a strong effort to achieve something yang baik, maknanya jihad daripada perkataan al-juhdu itu, kita nak bersungguh-sungguh nak mencapai sesuatu. Dan salah satu daripada cabang jihad, kita tidak menolak soal mengangkat senjata. Tetapi mengangkat senjata bukan satu-satunya daripada medan yang disebut dengan jihad.
Jadi banyak yang telah pun dihuraikan, tetapi cukup saya katakan yang demikian. Maka sebab itu saya melihat bahawa program rintis yang telah pun dibuat secara Blue Ocean Strategi ini dengan NBOS yang bersama-sama Intan, bersama-sama dengan JAKIM yang telah dilaksanakan hari ini dan juga termasuk pelancarannya pada tengah hari ini, saya amat mengharapkan dan saya amat bersetuju Tan Sri KPPA telah sebutkan sebentar tadi bahawa elok anjakan program yang seperti ini, kolaborasi ini disambungkan lagi ke seluruh kita punya pejabat dan juga seluruh kita punya pusat latihan Intan khususnya termasuk di Sabah dan juga Sarawak, dan lebih-lebih lagi ialah untuk menjangkau kepada jangkauan kaki tangan kerajaan khususnya yang kita ada hampir 1.4 juta orang ini, untuk kita sampaikan bagi mereka menghazam pengertian jihad yang sepatutnya, supaya mereka kita juga dapat memahami bagaimana yang Nabi ceritakan seorang lelaki yang bila mana duduk dalam medan peperangan, duduk tunggu musuh nak sampai, sedang berkawal di medan, maka seorang kata, aku mengharapkan bahawa aku akan mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya dengan perjuangan ini. Lalu kata sahabat yang sebelah pula, dia kata, aku dengar Nabi bagi tahu ada lagi yang lebih besar daripada itu, ialah bila mana seorang lelaki yang dia ni pagi dan petangnya cari makan untuk bagi nafkah kepada anak-anak dia, bagi makan kepada anak dan isteri dia, tiba-tiba hari itu bila dia keluar pergi nak cari makan, maka dia tak dapat apa. Maksudnya ini kerja kampung lah, yang mungkin cari kayu api di padang pasir ni bukan senang nak dapat kayu api. Hak kita ni keliling semua ada. Tapi maknanya bukan senang nak dapat yang macam tu, sehingga akhirnya dia tak dapat satu sen pun. Nak minta kerja angkat barang pun tak ada siapa yang nak upah dia. Nak minta tolong di pasar pun tak ada siapa yang minta tolong kepada dia. Nak cari kayu pun tak ada. Akhirnya tak dapat apa. Dan petang tu dia hanya pulang dengan tangan kosong. Dia malu untuk pulang. Dia tunggu sehingga tengah malam, seakan-akan anak dan isteri dia dah tidur, barulah dia balik ke rumah. Kata sahabat tadi kepada sahabat yang seorang lagi, Nabi kata yang itu lebih besar pahala pengertian jihadnya kepada orang tersebut. Saya nak sebutkan ini secara mudah untuk kita fahami bahawa ruang jihad ini begitu besar. Bagaimana kita laksanakan 8 sehingga pukul 5 kita, melaksanakan daripada Isnin sehingga sampai hari Jumaat kita dalam lengkungan tanggungjawab sebagai kaki tangan kerajaan, bagaimana kaedah penyampaian kita, bagaimana kaedah untuk kita melaksanakan tugas sebahagian daripada jihad yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan daripada polis kita yang berkawal di jalan raya menentukan keselamatan kita pergi dan balik bekerja, menentukan keselesaan perjalanan kita di traffic light yang kalau hari-hari bekerja tentu jam, mengharungi kalau panas-panas lah, kalau hujan-hujan lah, maka tentunya pahala yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Apatah lagi pertugasan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, di saat orang berebut nak balik buka puasa, dia berbuka di tepi jalan. Dalam masa yang sama melaksanakan tugas mengawal jalan raya. Ini juga termasuk dalam ruang jihad yang patut kita fahami. Wartawan kita yang pegang kamera, lelaki dan perempuan. Mana ada perempuan? Tak ada lah. Sebab tadi saya tengok TV saya tadi, TV Hijrah ada perempuan. Jadi itu juga termasuk dalam ruang lingkup jihad yang harus kita fahami dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya fikir cukuplah sekadar itu memberikan ruang untuk kita berinteraksi tengah hari ini. Dan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar kelestarian keselamatan negara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Seterusnya mohon tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengemukakan soalan bergerak ke mikrofon berhampiran serta menyatakan nama dan agensi sebelum mengutarakan sebarang soalan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Dipersilakan. Ya, sila. Biasanya saya punya ceramah orang tak gaduh tanya dah, orang faham. Kalau yang bertanya tu maknanya dia tak faham lah tu. Jadi elok menjaga maruah diri, faham tak faham jangan tanya, buat-buat faham. Bukan pasal saya marah dah, takut kawan-kawan bisik, hang ni tak faham lah. No, okey. Tak apa nak tanya-tanya. Oh, sungguh faham sungguh dah.
Sekiranya tak ada soalan, kita akan teruskan majlis. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Yang Berhormat Datuk Seri dijemput untuk menyempurnakan gimik pelancaran program penerangan jihad kepada perkhidmatan awam diiringi oleh Divri Kehormat. Dengan segala hormatnya dipersilakan.